Hujan ni? Hujan kot sikit. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الصراط اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم هتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afana wa ma batalana wa faddalana ala katsirin min ibadihi tafdila. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, iaitu Sayyidul Ayyam, pada malam Jumaat. Setiap hari ada hari-hari yang tertentu dan hari yang sangat mulia. Setiap tahun ada bulan yang baik, bulan yang sangat mulia. Sebab itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kita meraihkan tentang kebesaran, tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan untuk hamba-Nya. Baiklah tuan-tuan, pada malam ni kita jumpa lagi. 3 bulan yang lepas aku pernah datang sini. Jadi alhamdulillah dapat bertemu dengan tuan-tuan lagi. Mudah-mudahan macam mana kita berhimpun dekat dunia di dalam rumah Allah, tempat yang baik, insya-Allah kita akan berhimpun di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tazkirah pada malam ni nak ambil kata-kata kalam-kalam daripada Ibrahim Adham. Siapa dia Ibrahim Adham? Ibrahim Adham ni sebelum dia menjadi ulama sufi, ulama tasawuf, dia seorang raja. Dia seorang pembesar negara. Pada satu hari dia pergi berburu dengan pengawal-pengawal istana. Sebab dia orang hebat. Dia orang yang banyak harta, banyak kerajaan, banyak pengikut. Satu hari dia pergi berburu. Pergi buru, punya buru. Dia dah penat. Bila dia penat, dia nak makan. Bila dia nak makan, orang Arab makan roti lah. Kalau Arab di sebelah timur sana, kalau Arab sebelah Kemaman ni makan nasi. Sebab tu cuba kita lihat, kita muhasabah. Masa hari raya korban, ramai manusia datang. Mana dia orang yang datang ambil daging korban? Mana dia? Mana tak datang? Kenapa kau datang masa raya korban je? Engkau kenal masjid ni pasal daging ke apa? Inilah setengah manusia, tuan-tuan. Sama juga Pak Haji. Ya, orang yang pergi umrah, pergi haji di tanah haram. Masa di tanah haram, elok, rajin sembahyang Jumaat 5 waktu. Pukul 4 pagi datang masjid dah. Sama juga hajah, orang perempuan yang pergi tanah haram. Di tanah haram menangis di Baitullah. Ya Allah, aku nak jadi isteri yang solehah. Ya Allah, aku nak jadi isteri yang baik. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Menangis, teresak-esak. Tapi balik di tanah air, lawan balik suami. Sampai di tanah air, masih lagi buka aurat. Sampai di tanah air, lelaki-lelaki yang buat haji dan umrah masih tak suka lagi datang rumah Allah, meraihkan mengimarah ke rumah Allah. Dia masih degil lagi, lawan lagi hukum Allah. Ingatlah tuan-tuan, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sama-sama kita muhasabah, sebab Nabi cakap dah, ada di kalangan umatku mereka pergi tanah haram, mereka cuma nak pergi melancong ya. Dia untuk seronok-seronok aja di tanah haram. Bukan dia untuk mengabdikan diri kepada Allah, kepada Tuhannya, bukan untuk dia sebenar-benar bertaubat kepada Allah.
Ingatlah tuan-tuan, sama-sama kita muhasabah. Sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita muhasabah. Akhir zaman ni orang jahat makin lama makin ramai. Sebab itu ulama melarang, Nabi sendiri pun melarang. Kalau kita banyak amalan, jangan tunjuk ke orang. Banyak duit pun jangan tunjuk ke orang. Tengok baru ni, orang bunuh, masuk dalam bonek, masuk dalam plastik. Pasal apa? Ada duit banyak, tunjuk ke orang. Tu orang perempuan bahaya. Kalau gelang banyak, emas banyak, hati-hati dah kalau keluar ke pekan. Yang peliknya kalau kat rumah tak nak pakai, simpan dalam laci, simpan dalam laci, simpan dalam laci. Kalau hari masyarakat ibu, ada majlis marhaban, majlis kenduri kendara, baru dia nak pakai. Tadi tengah hari, pukul 9 pagi, aku kuliah di Kuala Lumpur. Muslimat. Aku beritahu buat tentang barang kemas. Dia kata, ustaz, kalau kat rumah pakai, buat apa? Nak pakai jalan-jalan dan baru seronok, baru orang tengok. Pakai kat rumah, sunatnya pakai di dalam rumah untuk bercantik-cantik untuk suaminya. Sama kaedah, tak lama kita nak menyambut bulan Muharram. Bulan Muharram ni tuan-tuan, tak lama nak menyambut hari Rabu, tak silap aku 19 hari bulan 7, 1 Muharram. Bulan Muharram ni, sebab itu kita setiap amalan, setiap bulan, setiap apa ibadah kita nak buat, kita kena berpandukan ilmu. Bulan Zulhijjah ni orang berkorban banyak jahanam. Beli lembu, bagaimana Ji? Pergi beli lembu untuk korban, tak boleh makan. Dia jatuh korban nazar, faham? Bagaimana Ji? Pergi beli lembu untuk korban sunat, baru boleh makan. Ya, tuan-tuan. Ustaz, yang lepas-lepas kami tak tahu? Tak tahu dalam keampunan. Ini kelebihan orang yang menuntut ilmu. Tuan-tuan, kalau berkorban pula 7 panggu, 7 bahagian adik-beradik, potong di rumah, potong di kampung, adik-beradik, rumah nenek, rumah atuk, rumah mak, makan adik-beradik, tak jatuh korban, jatuh sedekah. Faham tuan-tuan? Mengaji ya. Tak mau belajar. Sibuk mancing, sibuk berjalan komboi sana, komboi sini, tiap minggu komboi. Senin sampai Jumaat dah sibuk dah cari duit. Hari Sabtu Ahad takkan nak pergi komboi ya dekat kedai buah tu. Sabtu Ahad ada masa cuti, belajar lah. Bagi-bagi, sebulan ada 4 minggu. Minggu pertama menuntut ilmu, minggu kedua ziarah mak, minggu ketiga menuntut ilmu balik, minggu keempat bawa bini jalan-jalan. Barulah betul, tuan-tuan. Kita ada komboi. Ya, hidupnya komboi tak habis-habis. Sampai penat polis buat Roblox, tuan-tuan. Ini dah manusia akhir zaman, tuan-tuan. Dia sibuk dengan suka-suka, sibuk dengan hiburan-hiburan. Ulama cakap apa? Kalau umur kita makin tua, makin tua. Macam tuan-tuan ni dah tua dah ni, jangan nak berangan lah, oi. Tua dah. Banyak tanda-tanda, banyak dah tanda mati, banyak dah. Semayang sunat, Qobliyah Ba'diyah tu jangan buat 2 dah, buat 4. Quran kena banyak baca, tasbih kena banyak baca. Ni bulan Dzulhijjah pada banyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kena banyak kumpul amal soleh, tanda dah banyak dah. Jangan rasa nak berangan hidup lama lah bro. Tuan-tuan, kita buka kisah Nabi Daud bertemu dengan malaikat maut. Apa kata malaikat maut? Wahai Nabi Allah Daud, aku nak ambil nyawa kau. Sebab dia Nabi, tuan-tuan. Malaikat nak ambil nyawa, malaikat bagi salam. Bukan macam kita bukan Nabi. Kita TikTok punya orang. Sikit buat TikTok. Masak buat TikTok, semua buat TikTok. Ya. Akhir zaman, orang suka berhibur, tuan-tuan. Betul kuliah agama orang tak ramai. Sebab dia bukan hiburan. Tetapi kalau bagi orang yang rindu, yang kasih, yang cinta ke Allah, dia suka kuliah agama, dia suka majlis zikir, dia suka majlis maulid, dia suka majlis-majlis yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kisah Nabi Daud. Kata malaikat maut, wahai Nabi Allah Daud, aku nak ambil nyawa kau. Nampak tuan-tuan? Apa kata Nabi Daud? Wahai malaikat maut, kenapa kau tak bagi tahu aku awal-awal? Nabi ni kan? Kenapa tak bagi tahu kau awal-awal? Apa kata malaikat maut?
Allah dah bagi tanda dah dengan hamba-Nya, cuma manusia ni dia lupa. Sebelum dia nak mati, Allah dah bagi tandanya, matanya Allah rabun kan. Tengok mata dah rabun pakai cermin mata. Tengok aku pun tak nampak. Oh. Hegih. Tu tanda dah rabun lah tu. Tengok bini pun tak nampak, bini sendiri tak nampak, bini orang nampak. Tu rabun lah tu. Sebab itu aku bawa awak mata Ruqyah Zam-Zam ni, bukan aku bawa ni nak cari duit. Di Sarawak ada nenek umur 70, mata dia suka nampak jin. Itu dia tanya, cucu dia tanya, ustaz macam mana nak buat? Kita usaha ikhtiar dengan air Zam-Zam, mukjizat air Zam-Zam, mukjizat surah Al-Fatihah, titik dekat mata nenek kau, alhamdulillah tak nampak dah jin dah, tuan-tuan. Mata pula suka baca Quran, tuan-tuan. Sebab mata kita ni tempat bertenggeknya jin. Lepas tu ulama melarang, Nabi sendiri melarang kita melihat kemaluan. Dia kata berak tengok. Tambah pula makan ubat kuat, tak besar-besar binatang. Itu bila selalu tengok, mewarisi sifat apa? Boleh tengok, tak haram. Dia harus kalau kemaluan sendiri. Tengok suami tengok bini punya makruh, bini tengok suami punya makruh. Mak tengok anak punya masa kecil harus, mak tengok masa anak dah besar macam ni haram. Tak boleh dong. Tu fiqh ada haram lizati, haram aridi, ya. Dia ada taklifi, dia ada wada'i. Lepas itu bab korban, harus berkorban di luar negara. Ada haram berkorban di luar negara, aula berkorban di dalam negara. Tadi aku kuliah duha, kata akak tu, dekat luar negara murah ustaz. Aku cakap apa? Belemeh nak mahal. Korban nak murah-murah, nak masuk syurga. Akak ingat masuk syurga ni macam hotel bajet je. Nak murah. Boleh berkorban di luar negara. Syaratnya kita berada di negara yang masa kita berkorban. Tapi hukumnya pun harus. Tuan-tuan, aula dalam negara, sebab dalam negara masih banyak lagi orang susah, masih banyak lagi anak-anak yatim, masih banyak lagi ibu-ibu tunggal. Tuan-tuan, itu ada alasan nak murah. Tambah pula akhir zaman banyak penipuan. Tuan-tuan, mana ada harga lembu 200.5, tuan-tuan. Orang bukan kira lah janji murah. Tengok ustaz tu pakai serban, pakai jubah, bagus tuan. Abu Jahal pakai serban, tuan. Abu Jahal pakai jubah, tuan. Lepas tu syaitan ni hebat, tuan. Hati-hatilah akhir zaman ni, ya. Maka kata malaikat, ni baru mukadimah, tuan. Tak start ke ni? Tak start ni, tuan. Ya, jangan kata silap duduk pula malam ni, ya. Allah, aku silap duduk malam ni, ya. Nak macam mana dah terduduk, nak bangun malu. Tuan. Tuan-tuan rumah dekat, aku jauh tuan-tuan, perjalanan 4.5 jam. Aku tadi mengantuk, tidur tepi highway. Aku telefon bini aku, yang abang nak tidur, ngantuk, tak tahan sangat lah. Aku tidur tuan-tuan, tidur tepi jalan, ya. Sebab nak datang jumpa dengan tuan-tuan, nak mengajar tuan-tuan. Bukan pasal duit 500 apa barang. Bukan pasal duit tuan-tuan, ya. Pasal Allah war Rasul. Sebab buat kerja agama ni tak ada istilah pencen. Buat kerja agama ni pencennya bila dia mati, dia berhenti dah buat kerja agama. Itu yang kata malaikat maut lagi, wahai Nabi Daud alaihi salam, Allah bagi tanda banyak dah, cuma hamba Allah ni dia lupa. Allah tentang telinga mereka kadang tak dengar, makin lama tak dengar. Tu orang azan tak dengar. Muazzin yang melakukan azan, hayya 'alas salah, as-salatu khairum minan naum. Tidur. Biar awak bangun dah pergi ladang. Biar awak bangun dah pergi masuk paya. Orang ni tak bangun ni, tak? Sebab itu ada kawan aku, dia kerja pusat zakat. Banyak orang datang mengadu minta bantuan. Ustaz ni tanya apa? Satu benda dia tanya. Semayang tak? Tak semayang. Semayang tak? Tak cukup. Patut rezeki kau tak cukup. Kalau semayang tak cukup, hidup tak semayang, rezeki tak cukup.
wala duit banyak, hidup tak berkat. Ada satu lagi kaedah pula, dia semayang tapi rezeki tak cukup juga. Ada semayang tak betul. Ada semayang yang dia tak betul, dia melanggar tentang rukunnya, tentang sunatnya, ada yang haram, yang makruh di dalam solat, dia tak sedar. Apa itu kena belajar bab perihal solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Baiklah tuan-tuan, kita buka kisah Ibn Adham. Dia baru nak makan roti, disambar oleh seekor burung helang. Itu dalam kitab bab tentang binatang, di antara binatang yang sunat kita bunuh, pertama burung helang, kedua kalajengking, ketiga ular, keempat tikus, kelima cicak. Ada lagi binatang-binatang yang sunat kita bunuh. Di antara binatang yang ulama Nabi beritahu sunat kita bunuh kerana mereka adalah tunggangan jin. Betul, cicak dia suka buat kotor dalam masjid. Dia suka buat kotor. Cicak tempat dia dalam jamban. Tengok dalam jamban banyak cicak. Tikus dia suka cari barang-barang kotor. Ular, di antara salah satu ular adalah jelmaan jin. Ular. Begitu masuk dalam hutan, tuan-tuan masuk dekat ladang ni, bacalah salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Buat ni 12 kali kita ulama. Dia dihindar daripada binatang-binatang berbisa. Dan siapa beramal pula, ni hadis sahih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali. Seandainya dia kena ketip tebuan, kena ketip lipan, kena patuk ular, bisa tak masuk. Ini kelebihan Nabi ajar kita, tuan-tuan, ya. Tapi kalau dia saja-saja pergi kat ular, letak tangan, itu bodoh, ya. Ada setengah orang macam tu, ya, tuan-tuan. Dia nak uji diri dia, ya. Ingatlah, kita ni bukannya hebat. Kita ni bukannya yang maha khaliq. Kita ni adalah baharu, sifat yang berubah-ubah. Jisim, jirim, jauhar, jismul latif, jauhar firid, ya. Ibn Adham ni dia kejar. Dia ajak pengawal dia kejar burung ni, kejar. Burung helang ni tengah bagi makan seorang pemuda yang buta yang tangan terikat di dalam hutan. Dia bagi makan. Dia suap makanan. Daripada situ Ibn Adham dia terfikir, orang buta terikat pun ada makan. Nampak tuan, ni baru rezeki. Banyak orang tak percaya tentang rezeki. Itu cari rezeki pagi, balik malam. Cari rezeki pagi, balik malam. Cari duit pagi, balik malam. Surau tak mau datang, masjid tak mau datang, menuntut ilmu tak mau. Sebab itu suami belajar buat tentang nafkah. Suami ni, lelaki yang sudah bernikah, dia bukan wajib bekerja. Dia wajib bagi nafkah. Wajib bagi nafkah, bukan wajib dia bekerja. Apabila wajib nafkah ke atas isterinya, wajib ke atas orang di bawah tanggungannya, maka isteri dia beritahu, bang, ayang redha, ayang tak kisah. Abang tak bagi nafkah pun ayang tak kisah. Ayang redha sebab ayang sayang ke abang, ya. Maka gugur nafkah. Tak wajib bagi nafkah, ya. Ini tentang nafkah, tuan-tuan, ya. Betul, nikah tak boleh paksa. Ada dalam surah An-Nisa, tidak boleh dipaksa tentang bernikah, tentang wanita itu. Sebab itu bila nak berjima, nak bersama, tidak boleh paksa bini. Tarik bini masuk bilik, buat kuat makan sampai 4 biji, makan 4 biji, tarik bini masuk bilik, tarik, ya. Haram hukum dia, tuan-tuan. Memang bini itu milik suami. Ada dalam kitab Muhibah, air susu bini milik suami. Ni suami, semua suami punya. Tak boleh nak bagi anak orang lain, tak boleh nak bagi anak jiran sebelah, tak boleh. Semua tak boleh sebab milik suami. Tapi walaupun milik suami, suami tak boleh sewenang-wenangnya bertindak mengikut nafsunya. Kadang setengah orang cakap isteri ni banyak dalam neraka, orang perempuan banyak dalam neraka. Benar kalau perempuan itu dia tak taatkan suaminya. Tapi orang lelaki, suami pun banyak dalam neraka. Apabila suami itu membiarkan orang di bawah tanggungannya tak tahu segi hukum.
Sampai isteri tak tahu buat semayang, isteri tak tahu buat korban, isteri tak tahu buat haji, isteri tak tahu buat darah haid, darah nifas, isteri tak tahu. Suami biarkan aja. Suami sibuk dengan ladang, sibuk dengan kelapa sawit dia, sibuk dengan mancing dia, sibuk dengan duit sampai terabai. Nanti mereka dakwa kita di padang mahsyar. Apa kata mereka? Ya Allah, lelaki inilah ya Allah yang membiarkan aku. Aku tak tahu apa tentang semayang. Aku tak tahu tentang darah haid ya Allah. Ni lelaki inilah. Dia sibuk komboi. Seret dia dalam neraka ya Allah. Dia akan dakwa kita. Ingat tak? Betul, orang dulu, ulama dulu, ustaz dulu, dia tegah dengan agama, dengan anak dia tegah. Orang sekarang tak ada, tuan-tuan. Tak ambil pot tentang semayang. Tengok zaman dulu, maghrib penuh surau masjid, budak-budak muda. Kanak-kanak penuh dalam masjid. Sekarang semua budak-budak tua. Semua tak lakat. Ceramah lebih sikit kan, mula lah. Bila nak habis? Sebab dah tak lakat. Tapi tuan-tuan untung, walaupun dah berumur, Allah pilih tuan-tuan. Tak semua orang boleh duduk dalam rumah Allah. Sebab tu siapa duduk dalam rumah Allah, jiwa tenang. Tuan-tuan tenang? Tenang tak? Kalau tak tenang, setan lah. Yang tak tenang ni setan je. Sebab dia tak suka duduk dalam masjid. Dia panas. Setan ni dia tak boleh dengar ayat Quran. Dia tak boleh dengar nasihat. Betul, jin syaitan ni di dua kaedah. Satu jin, satu syaitan ni. Jin lain, syaitan lain. Dia akan ada dua kaedah. Satu jin syaitan ni, dia tidak menjelma. Dia kadang menolak barang. Kadang dia menolak kenderaan. Kadang dia menarik kain. Kita tak nampak. Satu lagi jin syaitan, dia menjelma. Tapi walaupun dia menjelma, dia bukan mengajak kita kepada benda-benda yang haram. Dia cuma nak berkawan dan nak mengusik kita je, tuan-tuan. Pernah tak orang jumpa Pontianak, orang jumpa hantu pucung, orang jumpa hantu kubur? Hantu kubur jumpa dia. JK masjid, jom pergi karaoke. Ada? Tak ada, tuan-tuan. Dia cuma menjelma je, tuan-tuan. Lepas tu setiap makhluk tidak boleh menyenangkan kita. Yang boleh menyusahkan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, tuan-tuan. Sebab itu akhir zaman banyak orang menghina ulama, banyak orang memaki ulama, banyak orang menghina Nabi, banyak orang menghina Allah. Allah sendiri pun orang maki. Tuan-tuan. Tengok bila hujan, cakap apa? Hujan pula. Allah nak pergi pasar malam ni apa? Nampak? Menghina Tuhan. Sama juga makanan. Bila makan, bila tak sedap, diam-diam. Bila sedap, mengucap kala Allah. Bila tak sedap pun mengucap kala Allah. Jangan bila tak sedap, kita memaki makanan. Bila kita memaki makanan, kita menghina Tuhan. Tuan-tuan. Kan ada kisah pada zaman Nabi yang Nabi makan buah anggur. Aku dah cerita kan? Udah belum? Belum aja. Banyak kali datang kan? Belum, tak ada habis ya. Nabi ni akhlak terpuji, tuan-tuan. Terpuji akhlak dia Nabi. Nabi ni kalau makan, dia tak pernah tak ajak sahabat. Dia kalau makan, ajak sahabat. Buah kurma kadang kongsi sampai 5 orang. Kita makan nyorok-nyorok, tuan-tuan. Ada tak ada kalau kongsi pun rokok je kongsi, tuan-tuan. Nabi makan, Nabi ada seorang perempuan datang jumpa Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, makanlah buah anggur ni. Rasulullah makan. Rasulullah makan, Rasulullah diam, sahabat pelik. Kenapa ni Rasulullah ni makan, tak ajak kami, selalu dia makan, dia pelawa kami, dia kongsi-kongsi dengan kami, tak makan seorang. Perempuan tu ada kat situ. Dia nak tengok Rasulullah makan, dia suka tengok Nabi makan. Dia suka tengok muka Nabi. Sebab Nabi ni dia punya muka wajahnya seperti bulan purnama. Sama kaedah penduduk syurga. Penduduk syurga tak ada kemutalaah dekat kedai tu, kat Shell. Aku berhenti nak minum, ambil beg kitab je, duduk mutalaah je. Tengok cerita buat tentang penduduk syurga. Penduduk syurga ni tuan-tuan, mukanya wajahnya seperti bulan purnama. Seandainya lah penduduk syurga, bila dari syurga, dia menunjukkan dia punya kuku-kukunya di bumi, maka terpadamlah cahaya bulan dan cahaya matahari dan cahaya bintang. Itulah bini-bini bidadari tuan-tuan dalam syurga Allah. Tuan-tuan nak bidadari syurga? Nak? Oi, nak belajar jauh-jauh, nak bidadari apa?
Bukan bidadari menggali pun tak dapat. Faham? Belajar jauh sana, jauh sini, baik duduk dalam kolah terus lagi bagus. Faham? Nak bidadari ni kena betul-betul lah. Tengok sahabat macam mana dia menuntut ilmu dengan Nabi. Tengok ulama-ulama terdahulu macam mana dia menuntut ilmu dengan tok guru dia. Tuan-tuan. So, orang dulu dia belajar ilmu berkat. Sebab apa? Dia dengan guru adab dia jaga. Tuan-tuan. Kita tak ada. Jemput datuk guru daripada jauh, daripada Yaman, daripada Pakistan, daripada Mekah, Madinah sekalipun. Tapi masuk habis. Masuk habis. Tuan-tuan. Dia Rasulullah habis dia makan, perempuan tu balik. Bila perempuan tu dah balik, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa selalu kau makan, kau ajak kami, hari ni kau makan kau tak ajak?" Apa jawab Rasulullah? "Kau tahu tak, buah ni masam. Sebab tu aku tak ajak kau makan. Aku makan ni masam, aku tahan je." Hebat Rasulullah, tuan. Kita tak ada kadang bini buat air kopi tawar, kita marah. Kita bini masak tak sedap, kita marah. Tuan-tuan, ingat tu dalam rumah tangga ni banyak ujian Allah nak uji kita. Kadang pukul 4 pagi tidur dengan anak muntah dekat mak, anak muntah dekat bapak, jangan marah. Bila pukul 4 pagi, pukul 3 pagi anak muntah dekat kita, itu tandanya Allah nak kejutkan kita. Bangun sembahyang malam, bangun sujud untuk Allah. Tak semua orang boleh sujud sembamkan dahinya untuk Allah. Tadi aku tengok ada seorang sahabat pada hari tak ni, abang nampak tak sihat, boleh sembahyang duduk sujud Allahu Akbar, nak menangis tu. Ni orang yang sebenar-benar tahu segi hukum. Kita tak ada. Baru terpeletok kaki sikit, mayang atas kursi. Baru kena gawat sikit, mayang atas kursi. Cantik pun kau. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam kat sini ya. Nyamai buat semayang ni. Dia rukun, dahi ni rukun. Ni rukun ni. Wajib sembam kat bumi. Selagi dia mampu, dalam kitab fiqh, hendaklah dia sampai meletakkan tali untuk dia turun sedaya upaya. Macam tu. Bukan nak sujud nak lama. Dia kena tomak ninah ya. Tapi orang sekarang suka ambil ringan. Anak sakit lah, haruslah bagi sebiji orang nanti betul buku dia. Ini sekarang ni lah iman taklid. Tahu taklid? Taklid ni ikut-ikut orang. Orang semayang atas kursi, dia semayang atas kursi. Tapi dia tak tahu. Sebenarnya kena tahu kaedahnya. Kalau dia mampu turun, wajib dia turun. Kecuali kakinya ada besi, dia tak boleh, memang tak boleh langsung turun. Semayang ni semayang fardu lain, semayang sunat lain. Menyebab semayang. Baiklah, kisah tentang Ibrahim Adham. Ibrahim Adham dia balik istana dia. Dia kaya, tuan-tuan. Sebelum dia jadi ulama sufi, nanti aku ni ijazah satu amalan. Yang dia amal tasbih ni, malaikat penjaga laut. Siapa beramal dengan tasbih ni, insya-Allah kalau dia mancing, senang dapat ikan. Ya. Tasbih ni yang dibaca oleh malaikat penjaga laut masa Ibrahim Adham dia hijrah daripada Baghdad ke Bakkatul Mukarramah. Ibrahim Adham dia balik rumah dia balik istana dia tidur malam hari. Dia tidur, dia fikir tentang kebesaran Allah. Apa kata Ibrahim Adham? Aku ni sibuk dengan dunia. Aku ni sibuk dengan harta. Aku tak fikir pun tentang kematian. Tengah baring-baring, atap istana dia tu dengar orang tengah menunggang kuda. Puluk. Ibrahim Adham marah. "Hoi, siapa tu? Aku nak tidur ah." Dia jerit lagi, "Siapa tu? Engkau gila ke jalan rumah atas atap rumah aku?" Jawab makhluk Allah yang di atas atap menunggang kuda, apa kata dia? "Wahai Ibrahim Adham, bukan aku yang gila, engkau yang gila. Engkau gilakan dunia sampai kau lupa Tuhan kau." Ibrahim Adham hijrah daripada negeri Baghdad. Lepas tu negeri Baghdad dekat Iraq ni tuan-tuan, banyak wali-wali Allah. Zaman dulu dia bahasa Parsi ya? Sebab itu bila nak berlaku peperangan nanti, bila nak berlakunya kemunculan Dajjal adalah hadis. Dia lalu dekat Iraq, dia lalu di Syria, dia lalu di Rusia, dia lalu di Turki, semua negara tanah-tanah Arab dia lalu
manusia tak sedar sebab mereka tengah berperang. Itu yang sampai Dajjal dengan tenteranya berkumpul buat kemah di depan tanah haram. Mereka tak sedar Turki pun, negara pun ada sepadan-sepadan tengah perang. Rusia perang, Iraq perang, Iran perang, Syria perang, Mesir pun ada perang juga di sepadan-sepadan. Orang tak sedar. Tapi aku tak cerita tentang Dajjal. Tapi ingat, Dajjal ni bukan malaikat, Dajjal ni bukan jin, Dajjal ni bukan syaitan, Dajjal ni manusia. Tapi ilmunya luar biasa. Tuan-tuan, ilmunya luar biasa. Ini kelebihan Allah bagi ilmu kepada Dajjal. Tapi Dajjal ni dia tak boleh bertemu dengan Nabi Isa. Nampak Nabi Isa, dia lari. Nampak Nabi Isa, dia lari. Kelebihan mukjizat Nabi Isa, tuan-tuan, ya. Ibrahim hijrah menuju ke Mekah. Satu pendapat mengatakan setiap satu langkah, setiap satu tapak, Ibrahim sembahyang sunat mutlak. Allahu Akbar. Enggak. Kita menonton dia ada sembahyang 23 rakaat. Ada Pak Haji, ada bro, ada Mak Haji, macam sembahyang bulan Ramadan, ada maklum ada. Ada. Mana ada. Sebab apa? Kita bulan Zulhijjah ni banyak makan daging, banyak makan sup giabok. Tuan-tuan, bulan Ramadan kita banyak mujahadah. Bulan Ramadan kita kurang makan. Bulan Ramadan mulut kita tak jahat. Bulan Ramadan mulut kita pun jarang dan kurang masuk asap-asap rokok. Bulan Zulhijjah berapa banyak asap masuk dalam perut. Tuan-tuan, itu yang keluar-keluar isap rokok lah. Dia tak boleh lama dalam masjid, ya. Tak boleh lama dalam masjid. Tapi yang peliknya, sampai kampung dia beranda masjid, di tepi masjid dia berani isap rokok. Di Masjid Nabawi berani isap rokok. Di Masjidil Haram berani isap rokok. Tak berani isap rokok. Ingatlah tuan-tuan, ya. Asal hukum dia makruh, tapi akan jatuh haram. Haram tak mana? Dia banyaklah kaedah dia. Ya, bukan terus haram, dia berbeza babi. Babi ni haram mutlak. Asal hukumnya makruh, tengoklah makruh tak mana. Dia akan jatuh haram tak mana. Itu lah. Betul, hukum fiqh ni dia cantik, tuan-tuan. Betul, main kutu, hati-hati orang perempuan main kutu. Main kutu tak maklum main kutu lah. Tengok muka macam main kutu. Main kutu, terima duit haram. Main tu, bila nak terima duit, wajib lafaz kepada orang yang main kutu. Contoh, dia dapat duit kutu yang pertama, duit kutu yang kedua, dia kena maklum dengan orang lain yang belum dapat duit kutu. Dia kata apa? Jah, aku dapat duit kutu dulu ni, duit engkau aku pinjam dulu tau. Kalau tak diucap, tak dilafaz, maka haram nak ambil duit tu, sebab tu duit orang. Sebab itu ulama mengatakan korban di luar negara, pendapat mengatakan yang pertama mengatakan haram, mengatakan harus. Sebab apa? Sebab lembu kita nak beli, kita kena tahu lembu apa. Beli ni kena ada akad. Barang nak beli kena tahu barang apa, bukan main bagi duit je. Ni banyak orang benda ni ambil endah tak endah, dia ambil tak ambil pot. Dia tahu lah. Tambah berniaga online, jual online, dia kena tahu barang yang dia beli. Sekarang ni penipuan banyak. Tengok orang buat badal haji, berapa ramai kena tipu. Berapa ramai orang kena tipu. Akhir zaman ni penipuan banyak. Akhir zaman ni orang menipu banyak. Mereka tak jaga dah halal haram. Dia tahu duit. Itu lah. Ada satu baru ni aku makan di kedai. Dengan AJK masjid. Nak hari AJK memang tak ada bayar lah. Bukan AJK sini, tempat lain. AJK nun dekat sepadan Zimbabwe. Aku bayar dulu dekat kedai makan tu. Aku letak 200. Kak, ni yang ambil 200. Sebab aku tak nak bagi AJK bayar. Aku tengah-tengah makan, tiba-tiba ada AJK seorang pergi tempat pembayaran. Dia bayar pakai kad. Biasalah AJK kan banyak duit ni. Semua pakai kad.
Oh, hebat pakai kad. Itu yang kadang nak masuk duit dan tabung tak ada duit tu, sebab kena pakai kad. Dah tahu nak datang masjid, bawalah duit. Allahu akbar. Macam kita pergi pasar pagi, pasar malam. Pasar pagi, pasar malam, kita bawa duit untuk dunia. Beli barang untuk makan jadi taik. Bila dekat masjid, kita bawa duit masuk dalam tabung untuk simpanan dekat negeri akhirat. Tapi orang tak nampak benda ni. Bila nampak, bila roh sampai sini. Ini bukan bohong, ini bukan cerita dongeng. Bila orang nak mati, kita nak mati, roh sampai sini, Allah tunjukkan tentang jalan-jalan kebaikan. Allah tunjukkan tentang jalan-jalan kejahatan. Itu yang mereka minta dengan malaikat maut. Apa kata dia? Wahai malaikat Allah, bagi akulah sebentar, sekejap, jadilah aku nak semayang sunat. Kata malaikat Allah, tak boleh lah, kau nak mati dah, kau nak bertemu dengan Tuhan kau. Kenapa sekarang baru nak semayang sunat? Masa dulu tak mau semayang sunat. Ini bukan cerita dongeng, nanti kita semua mati ni. Tak, jangan main. Tanda semua dah ada lah. Janggut dah putih, gigi dah tak ada, mata dah rabun, semua ada lah. Tanda semua dah ada dah. Aku dah ada tanda kiri kanan putih. Bini muda lagi lah tu. Bini aku muda tuan-tuan, baru 30. Tuan-tuan, panggil abang, bang, jangan ceramah lama-lama. Yang main orang lelaki ni, bang, tumbang tuan-tuan. Yang main lah. Tuan tengok kalau bab tentang lelaki dan perempuan, kenapa orang lelaki ni, tadi tu aku kuliah duha tadi ngajar muslimat. Aku cakap apa dengan akak tu? Akak ni pengatur kuliah. Kak, lelaki ni makin tua, makin gatal. Ni gatal ni. Makin tua, makin nafsu, makin kuat. Walaupun jalan terhengit. Ni semua ni, Allahu Akbar, termasuk yang cakap. Betul kan, perempuan dia lain. Bila dia makan berumur, dia nafsu nak bersama dah tak ada lah. Orang lelaki tak ada. Makin berumur, dia makin suka. Dia tengok malam-malam tengok TikTok tu. Umur 70 tengok TikTok ni. Tengok punggung orang dalam TikTok. Bini kita buat apa tu bang? Ni tengok ceramah. Dengan bini boleh tipu lah bro. Dengan Allah tak boleh tipu. Betul, orang lelaki makin berumur, nafsu dia makin lain. Itu orang lelaki ni, dia nak kahwin 2, 3, 4. Sebab apa? Nafsu dia lain. Kadang tengok nenek dengan atuk, tengok kadang tidur, tak mau tidur dengan suaminya, tak nak nenek tak nak tidur dengan atuknya, sibuk dengan cucu, berkepit dengan cucu. Atuk tu nak peluk nenek tu. Suami tu nak peluk bini dia, walaupun bini umur 70, suami umur 72, suami ni nak peluk bini dia walaupun umur 70, tapi cucu dia kacau. Atuk tu lidah keluar. Yang main tuan-tuan. Itu kena, sebab itu syurga, tekad nak masuk syurga daripada suami. Walaupun suami itu tua sekalipun, walaupun suami itu tak larat berjalan sekalipun, tekad isteri itu daripada suami. Tuan-tuan, betul, Mak Saleh, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, tengok macam mana hubungan dia suami isteri. Tuan-tuan tengok hubungannya macam mana. Makin dia tua, makin dia merapat kasih sayang, melancung sana, melancung sini. Dalam rumah seksi, padahal dah tua, seksi dalam rumah. Pakai singlet je dalam rumah, tuan-tuan. Buat dada dah tak ada dah tua. Sebab dia, masa berlaku peperangan di Rom, dia curi kitab orang Islam, dia buat kajian. Sampai orang Islam sembahyang pun dia buat kajian. Kenapa orang Islam sembahyang tekan kaki, sembahyang disuruh sujud kepada Allah, sembahyang disuruh beruduk, dia buat kajian. Kan tuan-tuan buka dalam satu kisah, dalam satu riwayat, tentera Islam dia tengah bersugi di tepi, satu pendapat mengatakan di tepi tasik, atau pendapat mengatakan di tepi anak sungai. Tentera Islam tengah bersugi. Tentera Yahudi ni dia mengintai tentera Islam. Dia mengintai tentera Islam. Apa kata dia? Dia dah intai tentera Islam, penghendap pengintip ni, dia balik ke kemah
tentera Yahudi, dia beritahu dengan dia punya ketua tentera. Apa kata dia? Wahai tentera, wahai panglima perang, jangan berperang dengan tentera Islam. Tentera Islam tidak menggunakan lembing, tentera Islam tidak menggunakan pedang. Dia akan menggunakan gigi-gigi, dia kokak kita bagi gigi. Nampak? Inilah karomah orang bersugi. Kita tak beramal kali sugi, beramal masih di Mekah, di tanah haram. Balik Malaysia, tukarlah suginya, gudang garam dengan danghil. Tak beramal kali sugi. Baik, cerita Ibrahim Adham. Tuan-tuan jangan risau. Pukul 9 berhenti sebab pembayaran sampai pukul 9. Ya? Batuk lah. Sana batuk, sini batuk. Ya? Larat, jangkit batuk. Ya? Ini kalam Ibrahim Adham. Ya, baiklah, tentang Ibrahim Adham dia tak habis. Dia merantau, dia hijrah, dia daripada Baghdad menuju ke Makkatul Mukarramah. Sampai di satu tempat di tepi pantai. Ibrahim Adham duduk termenung, bermuhasabah diri. Tiba-tiba dia terdengar satu tasbih. Subhanallahil aliyyid dayyan, subhanallahi syadidil arkan, subhanallahil hannanil mannan, subhanallahil musabbahu fi kulli makan, subhana man yadhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Cerita yang aku dapat, tuan-tuan, aku tak marah dia sebab aku dekat madrasah, aku jaga orang lebih teruk pada dia. Kadang tengah-tengah duduk dia diam. Ini okey-okey. Tuan-tuan, habis aku air je. Bagi air mineral, bagilah teh tarik. Ahli syurga, tuan-tuan. Untung mak, untung bapak dia. Tapi itulah, bila dia kacau aku, hilang ilham aku dah. Tasbih tadi tu, masa Ibrahim Adham duduk di tepi laut, dia dengar tasbih ni. Kata Ibrahim Adham, "Oi, suara siapa tu? Siapa yang bertasbih?" Maka malaikat menjaga laut, apa kata dia? "Wahai Ibrahim Adham, aku yang baca tasbih ni." Ibrahim Adham bertanya, "Apa kelebihan tasbih ni?" Sesiapa seumur hidup dia baca 100 kali seumur hidup. Seandainya dia dimasukkan ke dalam neraka Allah, maka dia tidak merasa bahang panasnya api neraka Allah. Aku dapat wirid ni, amalan ni masa umur aku remaja, masa aku mengaji tu, tok guru aku bagi. Amal lah, dapat. Dapat kan? Nak kali dapat. Belajar mengalah Imam Syafi'i. Relax. Tentang mana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i duduk mana? Duduk Bandar Cenai. Imam Syafi'i ni alim. Imam Syafi'i ni tawaduk. Tu baru ni aku ceramah 2 hari lepas. Aku ceramah satu tempat. Imam Syafi'i ni orang jemput dia datang kenduri. Lepas tu bila orang jemput datang kenduri, wajib datang. Tapi bila ada unsur maksiat, tak wajib datang. Ya? Itu Imam Asy-Syafi'i, dia datang rumah kenduri. Bila dia datang rumah kenduri, orang tuan rumah ni tak layan dia, buat tak tahu dengan dia. Imam Syafi'i pun balik. Dia balik rumah, dia jumpa kawan dia. Satu pendapat mengatakan dia jumpa Imam Ar-Rafi'i. Satu pendapat mengatakan dia jumpa sahabat yang lain. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai sahabat, sebab Imam Syafi'i ni dia bukan orang yang kaya. Kalau Imam Malik dia kaya, tuan-tuan.
Kata Imam Syafi'i, pinjam aku baju kejap. Aku nak pergi rumah kenduri balik. Dia pakai baju cantik-cantik, dia pergi rumah kenduri tu balik. Bila dia pergi rumah kenduri tu balik, kata tuan rumah, jemputlah makan. Tuan rumah layan Imam Syafi'i. Masa Imam Syafi'i pakai baju tak baik, baju tak elok, tuan rumah tak layan. Imam Syafi'i ambil makanan, dia masuk dalam bukit. Dah masuk dalam bukit, Imam Syafi'i nak balik. Bila Imam Syafi'i nak balik, tuan rumah tahan. Wahai Imam Asy-Syafi'i, kenapa engkau ambil barang makan, engkau masuk dalam baju, engkau tak makan pun? Jawab Imam Syafi'i, apa jawab dia? Wahai tuan rumah, masa aku datang, aku pakai baju yang tak cantik, tak lawa di sisi engkau tak layan aku, kau tak pedulikan aku. Bila aku pakai baju cantik, baru engkau nak layan aku. Biarlah baju ni yang makan makanan kau, aku masuk dalam baju. Nampak tak? Sebab itu bila kita buat kenduri kenara, tuan-tuan, kena tahu kaedah layanan orang biasa, layanan orang VIP. Bila layanan orang biasa lain, layanan orang VIP lain. Bila orang yang datang kenduri kendara itu dia kecil hati atas layanan tuan rumah, maka hukumnya haram. Nah, kan? Kita kena hati-hati lah. Ya, buat tentang kenduri kendara ni, tuan-tuan. Ni tak ada kadang orang VIP lain. Meja cantik, minum air sedap. Tuan-tuan, orang biasa minum Allahu Akbar, nak ambil beratur. Sebab itu kami, tuan-tuan, bila ada orang nak jemput anak-anak madrasah kami pergi jamuan di hotel ke mana, kami tak benarkan. Sebab apa? Kadang-kadang budak-budak apa Quran ni diorang tak layan sangat. Budak-budak apa Quran ni makan kena ambil sendiri, kena beratur. Diorang makan sedap, duduk orang hidang. Padahal budak apa Quran ni lah, bila dia datang, dia yang baca kasidah, dia yang baca doa. Tuan-tuan, orang tak pandang budak apa Quran, orang tak pandang budak-budak pondok, orang tak pandang apa barang sijil tak ada. Jangan hina budak-budak pondok, jangan hina budak apa Quran. Ingat tuan-tuan, nanti kita mati, budak-budak pondok lah, budak apa Quran lah yang menguruskan jenazah kita, tuan-tuan. Orang datang 2 van, datang 3 van, angkat jenazah. Lagi satu buat tentang jenazah. Banyak kadang orang tak faham. Bila meninggal anak Adam, orang masuk dalam van jenazah. Nanti kita naik van jenazah, bro. Tak mahal pun, 150 Kalau sewa GTR, sewa Lamborghini mahal, 5,000, 7,000, 10,000 sehari. Kereta jenazah 150 Tuan-tuan. Orang masuk dalam van jenazah, orang tak kat masjid. Letak kat situ depan, dia baring. Imam semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Wahai ahli Korea, wahai kawan-kawan, wahai jemaah yang semayangkan si mati ni, aku nak tanya, ni imam cakap ni, aku nak tanya, jenazah ni baik ke? Baik. Betul ke dia baik? Masa dia hidup, tak mau datang masjid. Masa dia hidup, dia lawan mak ayah. Masa dia hidup, dia lawan suami dia. Masa dia hidup, dia tak mau datang surau masjid, mengimarahkan nama Allah, tak mau semayang berjemaah. Dia datang masa nak ambil daging korban dia. Baik ke orang ni? Tak baik di sisi Allah. Benar. Yang main bila ada 2 jenazah, yang dia memang nak segera bertemu dengan Allah. Kalau dia orang soleh, kalau dia wanita yang solehah, kalau dia orang yang hina di sisi Allah, dia tak mahu bertemu dengan Allah. Dia dah nampak ada azab neraka, dia dah nampak ada azab kubur. Tuan-tuan, ni buat tentang jenazah. Betul, orang soleh ni, dia dalam kubur seperti pemuda Ashabul Kahfi, baring. Nak jadi seperti pemuda Ashabul Kahfi, jadi orang soleh, jadi orang baik. Dengan mulut-mulut jangan jahat, dengan suami kena baik, suami pula dengan bini kena baik. Macam tu lah. Bini marah, ya. Abang balik lambat, ya. Bil api, bil air dah bayar ke? Ya. Ayang tanya ni betul-betul ni, ya.
Sebab tu dalam rumah, kalau bini marah-marah, bini tengking-tengking, bini dalam rumah jadi incredible hard, suami kena diam ya. Diam ya. Macam dalam masjid ni, diam. Selamat rumah tangga, tak akan berlaku cerai-berai. Lagi satu isteri ni kalau dalam rumah, suami suruh dia buat, dia taat, tak akan berlaku cerai-berai. Itu talak, suami yang jatuhkan talak. Lepas tu suami hati-hati, jangan suka-suka nak jatuhkan talak. Kadang ugut-ugut bini, ugut-ugut. Minta. Abang kata jangan minta meh, minta kan jatuh talak, minta. Ugut bini tu. Lawan lah, masuk neraka jahanam. Macam dia malaikat penjaga neraka pula. Sikit-sikit bini masuk neraka, neraka tu Allah punya. Tetapi penduduk neraka ni, ahli neraka ni, orang yang melanggar perintah Allah. Kalau dia mati, belum sempat bertaubat kepada Allah. Ada ahli tauhid dalam neraka. Ada dalam kitab. Dia menyebut la ilaha illallah masa hidupnya, tetapi dia ahli neraka. Ada. Kenapa? Tetapi dia tipu Tuhannya. Dia semayang juga, tapi ahli neraka. Ada. Fawaidul lil musallin, celaka bagi orang yang semayang. Ada, tuan-tuan. Baiklah, kisah Ibrahim Adham. Pukul 9 aku berhenti, lagi 10 minit. Jangan tengok aku tak puas hati. Tengok macam nak marah. Memanglah buat kerja Nabi ni banyak orang tak suka. Tengok Rasulullah, orang banyak tak suka. Nabi pergi masjid, orang baling tai. Kita pergi masjid, orang baling apa? Sup gebok. Ustaz-ustaz datang masjid, baling ikan siakap. Malam ni apa ikan siakap? Nabi pergi masjid, pergi beribadah, mengajak manusia mengenal Tuhan, orang baling batu. Hidupnya Nabi ni lagi satu. Kalau orang kata Nabi miskin, salah. Nabi tak miskin, jangan salah faham. Nabi kaya, tuan-tuan. Siapa kata Nabi miskin? Salah tu, tuan-tuan, menghina Nabi. Nabi ni dia kaya. Tapi Nabi ni hari ni dapat, hari ni habis. Hari ni dapat, hari ni habis. Ni Nabi. Tuan-tuan. Nabi tu kaya, tuan-tuan, ya. Yang dia keluar tak apa. Dia bukan mukallaf. Kalau tuan-tuan keluar memang aku marah. Dia tak kisah. Dia isap rokok dalam ni, tak apa, tak berdosa. Sebab dia bukan mukallaf, tuan-tuan. Apa makna mukallaf? Mukallaf ni dia diberati hukum syarak. Inilah mukallaf. Ya. Dia tak wajib puasa, tak wajib solat, semua tak wajib ke atas dia. Lepas tu dia dah ada tiket nak masuk syurga. Senang masuk syurga. Tuan-tuan. Macam kita susah, tuan-tuan. Jadi siapa anak dah tak ada, meninggal pada waktu kecil, dia meninggal sebelum cukup umur, apa kata ulama, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dalam hadis, mak ayah itu dah ada tiket nak masuk dalam syurga. Tapi syaratnya jangan dia menyesal. Dan dia kena redha atas ketentuan Allah. Tuan-tuan, kena redha. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ni hadis daripada Imam At-Tirmizi, kalam yang ambil daripada Nabi. Ya. Sekali aku nak berhenti, tuan-tuan, ya. Kata Ibrahim Adham, kamu tidak boleh masuk ke dalam golongan awliya. Awliya ni golongan wali-wali Allah. Wali ni, wali Allah ni cakap Arab. Cakap Melayunya kekasih Allah. Wali ni banyak. Kalau kekasih Allah, wali Allah. Kalau kekasih muzik, wali band. Kalau kekasih bini, wali bini. Wali ni banyak. Sebab itu kalau bab tentang wali nikah, juru nikah, saksi nikah, tak boleh fasik. Sesiapa yang mengekali pakai seluar pendek, mengekali mendengar alat muzik, orang ni fasik. Bila fasik, tak sah jadi saksi nikah, tak sah jadi wali nikah. Macam mana nak buat? Kena istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang main nak nikahkan anak, tuan-tuan.
Betul, orang nak ambil anak aku jadi isterinya susah. Kalau tuan-tuan nak jadi besan aku bukan senang, susah. Siapa nak jadi menantu aku bukan senang bro, susah. Aku tak pandang kereta kau, aku tak pandang kau kerja apa, aku tak pandang kau mengaji jauh mana. Aku pandang kalau kau boleh jaga anak aku, boleh jaga hukum Allah. Tuan-tuan, itu nak jadi menantu aku interview dulu. Duduk mana? Tempat pergian. Anak siapa? Anak pergian. Kau betul nak anak aku? Betul. Yang main ni anak aku ni. Oh, garang aku tuan. Ya, betul. Kalau betul, ingat ni, anak aku ni aku didik daripada kecil, aku hantar pondok. Dah besar aku hantar ma'had. Anak aku balik daripada ma'had pun tak pernah naik bas seorang-seorang. Aku ambil, kalau aku tak ambil, pak saudara dia ambil. Anak aku tak pernah pukul. Ni anak aku ni, yang perempuan ni. Engkau boleh ke jaga anak aku? Bagi dia agama, bagi dia tanggungjawab, jangan marah dia, jangan pukul dia. Boleh ya? Boleh. Kalau boleh, engkau ambil anak aku. Tapi ingat, kalau engkau tipu aku, engkau pukul anak aku, engkau hina anak aku, engkau tak ajar dengan agama, aku dakwa engkau daripada mahsyar. Dah senang. Lepas tu nak terima menantu, kena cakap macam tu kan. Tapi akhir zaman orang tak fikir dah. Orang tahu nak kahwin, nak sedap. 2 bulan cerai. Apa ramai cerai? Berlaku cerai pada di Selangor paling banyak cerai. Anak murid aku baru nikah 2 bulan cerai. Kahwin nak agak ratus ribu. Itu ulama melarang hantaran kenduri kenara mahal-mahal sampai melampau-lampau, nanti tidak berdatang keberkatan. Tuan-tuan, ingat. Baiklah, aku tak cerita tentang nikah kahwin. Ya, orang lelaki ni tak boleh dengar cerita kahwin. Cerita kahwin dia suka, tuan-tuan. Kalau tak percaya, panggil ustaz. Malam ni kita ceramah, kita cerita kahwin-kahwin. Ramai orang lelaki datang. Ya. Kata Ibn Adham, kamu tidak boleh masuk ke dalam golongan awliya wali Allah sekiranya kamu tidak sanggup menukarkan tidur kamu dengan jaga. Apa tu malam-malam kena kurang tidur. Ni tak ada. Dalam masjid pun tidur. Ustaz ceramah nak arak ni, tegang ni, tidur. Banyak tidur fakir dekat negeri akhirat. Tahu fakir? Fakir tu miskin. Kita buka kalam Nabi Sulaiman alaihissalam. Mak Nabi Allah Sulaiman cakap dengan Nabi Allah Sulaiman. Apa kata mak Nabi Allah Sulaiman? Wahai anakku yang tercinta, kamu di malam hari kamu kena kurang tidur. Kamu banyak mengabdikan diri dengan Tuhan kau. Kalau tidak nanti kau fakir di negeri akhirat. Nabi kita tidur banyak. Kat rumah tidur, khotib baca khutbah tidur, ustaz kuliah tidur, dekat pejabat tidur. Makan tak tidur kan, belakang makan tak tidur. Insya-Allah. Berak dan nyambang tak tidur. Mayang tidur. Hengit. Mayang hidup kan. Nak sembahyang subuh ni. Yang ulama beritahu apa? Masa solat pun kamu boleh lupa rakaat. Bila kamu lupa rakaat tu, kamu hina sangat di sisi Tuhan. Tuan-tuan. Sembahyang tidur, bila berdiri, sembahyang batal, wuduk batal. Sebab ponggolnya tak tutup. Bila dia sembahyang, dia duduk, dia tidur, solat batal, wuduk tak batal. Kita orang perempuan kena jaga aurat dengan perempuan yang bukan Islam. Bila bersentuh dengan perempuan yang bukan Islam, wuduk batal. Bila ada wuduk, tak boleh nak pergi salon, kedai salon orang perempuan bukan Islam, tak boleh, haram. Tak boleh tunjuk rambut dengan perempuan bukan Islam, tak boleh. Kerana banyak benda ni orang tak tahu. Ya. Faham? Lagi 2 minit nak berhenti lah. Jangan risau. Tuan-tuan, di makanan sejuk belakang. Makruh, makanan dah siap, lambat makan. Tapi orang sibuk pasal makanan, lambat makan makruh. Kalau sembahyang lambat tak makruh.
Mayang ni boleh lambat dua kaedah. Pertama, boleh lambat bila ada majlis ilmu fardu ain, masanya panjang. Kedua, boleh lambat apabila dia ada 2 3 4 kaedah. Kedua, aku sampai 2 ya. Kedua, boleh dilambatkan apabila dia dalam musafir. Betul, orang yang musafir pada hari Jumaat, ni hari Jumaat. Dalam hadis sebut laisa ana musafirin Jumaatun, tidak ada Jumaat bagi orang yang musafir. Tapi kena tahu musafir yang macam mana. Ya. Nak berhenti dah tuan sikit lagi, ya. Sanggup menukarkan tidurmu dengan jaga. Jadi dia banyak jaga malam. Dia banyak jaga malam. Sebab itu pada bulan Ramadan kita hebat. Sebab bulan Ramadan kita banyak jaga malam. Bulan Ramadan kita balik lambat, baca Quran dekat masjid, dekat surau. Bulan Ramadan kita banyak bagi orang makan. Ni bulan Muharram. Masa 10 Muharram, kalau hari biasa kita beli ikan kat rumah, ikan biasa. Kadang beli ayam aja. Kalau ulama bagi tahu, masa 10 Muharram hendaklah bagi makan sedap-sedap dengan ahli keluarga. Biasa makan lembu, masa 10 Muharram makan daging unta. Biasa bila hari biasa jemput ustaz ceramah ikan siakap, bila 10 Muharram bagi ustaz makan daging unta. Boleh? Boleh aja. 10 Muharram ni banyak kelebihan. Nak tanya dengan tuan-tuan, nak tanya orang perempuan lah. Orang perempuan selalu buat bubuk Asyura tu. Selalu buat bubuk Asyura kan bila 10 Muharram. Kenapa dia dipanggil bubuk Asyura? Maklum? Maklum tidur. Kenapa dia panggil bubuk Asyura? Kita tanya Pak Long. Kenapa dipanggil bubuk Asyura? 10 Muharram buat bubuk Asyura. 10 Muharram buat bubuk Asyura. Bulan lain tak buat bubuk Asyura. Kenapa 10 Muharram baru buat bubuk Asyura? Kenapa? Bang. Oh, senang je Asyura. Ada kisah dia, ada sejarah dia. Masa Nabi Nuh alaihissalam, yang buat kapal kan Nabi Nuh. 10 Muharram berhentilah kapal Nabi Nuh. Maka umat Nabi Nuh di dalam kapal, dia menyambut kesyukuran. Dia buat makan-makan masa 10 Muharram. Maka kita orang Islam di negara kita buatlah bubuk Asyura. Asyura tu 10. Tak masalah nak buat. Tadi akak di center siap tanya, ustaz apa hukumnya pula kalau kita buat bubuk Asyura, masukkan kacang, masukkan jagung. Aku kata nak masuk apa masuk jangan masuk babi sudah Benda tu selagi boleh makan bukan haram tuan-tuan. Tak masalah masuk betul lah aku jawab. Sebab apa dia tanya apa hukum kita masuk kacang, masuk itu, masuk ini. Harus masuk jangan masuk benda haram sudah tuan-tuan. Makan tak masalah tuan-tuan, ya. Itulah tentang kisah tentang bubuk Asyura. Lepas tu masa 10 Muharram tuan-tuan cari anak yatim. Aku tak berhenti cari anak yatim. Sapulah kepala anak yatim, tarik pada depan sampai belakang, tarik depan balik. Masa sapu tu jangan tonyoh. Sapu elok-elok. Sebelum sapu minta izin dulu. Nak, acik ni AJK masjid. Belajar baru ni, ada ustaz dah beritahu 10 Muharram ulama bagi tahu kena sapu kepala anak yatim. Sebanyak mana rambut, sebanyak itu pahala Allah bagi, sebanyak itu Allah ampunkan dosa. Cari anak yatim yang belum cukup umur. Anak yatim tua-tua ni tak payah. Anak yatim yang belum cukup umur. Bukan. Siapa jaga anak yatim hidup berkat. Siapa jaga dan pelihara bernikah dengan ibu tunggal hidup berkat. Carilah ibu tunggal. Ini bukan aku bohong ni, ulama bagi tahu. Kenapa kita menyelamatkan dia daripada kesempitan, menyelamatkan dia daripada kesusahan, tuan-tuan. Wallahu alam. Cukup sampai sini, tuan-tuan. Cukup lah ya. Cukup lah. Tak larat lah belum-belum makan tumbang kan, tuan-tuan. Ya.
Bila sebelum tutup tuan-tuan, aku nak minta maaf seandainya terkasar bahasa, tuan-tuan jangan kecil hati, ya, hukum ada salah, aku minta maaf, ya, tolonglah perbetulkan, mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Tuan-tuan siapa yang berhajat ubat mata ni boleh ambil kat luar. Ubat mata ni memang luar biasa, ya, sebab dia air Zam-Zam, air syurga Allah, dan dia adalah dah dimasukkan ayat-ayat Quran dan surah Al-Fatihah. Tuan-tuan cari kedai ubat memang tak ada. Kami buat masa kuliah je kami bawa. Ya, untuk umat Islam agar mata dia baik, agar mata dia sembuh, tak kira rabun ke, jauh dan mendekat ke, titik. Tapi jangan putus asa, minta dengan Allah. Jangan putus asa. Sama juga Kasri Kijang. Baru ni aku ceramah di Kajang. Ada ustaz ni, dia bawa bini dia datang, masa kuliah dia bawa. Habis kuliah, bini dia pegang Kasri Kijang. Bini dia pegang, muntah bini dia depan aku. Ni kelebihan Kasri Kijang. Tapi kena tahu Kasri Kijang ni dia yang asli sahaja yang boleh detect kita punya badan. Kalau Kasri Kijang yang campur, yang dia tiruan, dia tak boleh detect, tuan-tuan. Ni kelebihan Kasri Kijang. Tuan boleh masuk dalam air, tuan boleh buat mandi. Kalau tuan belajar macam ni, ada Kasri Kijang, tuan sapu hidung, sedut, dia mencerdikkan akal. Ni kelebihan Kasri Kijang. Kalau maklum, ya, jiwa tak tenang, kadang suka marah, ada anak suka marah, hidu je, tapu sini hidu, tuan-tuan, ya. Dan boleh colek kat lidah. Kalau batuk-batuk ni, ceramah batuk, colek lidah. Kita tak ada batuk lah nak ceramah, ganggu orang nak ceramah lah, tuan-tuan, ya. Boleh ambil dekat luar seorang satu. Sama juga minyak batu sauda ni. Kami ni produk ni kami semua buat sendiri. Kami bawa ni untuk umat Islam. Semuanya sunnah Nabi, yang Nabi suka, yang Nabi suruh. Minyak batu sauda memang cukup terbaik, tuan-tuan. Memang cukup terbaik. Alhamdulillah, aku ni bukannya muda, tuan-tuan, dah berumur. Masa rehat kurang, masa banyak habis atas jalan, masjid surau, daripada Pulau Pinang, balik Pulau Pinang, balik kuliah di Kuala Lumpur, datang sini, tidur tak cukup. Tapi alhamdulillah, berkat habatus sauda, Nabi cakap dah, minyak habatus sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Syarat tuan-tuan makan lah. Memang tak sedap ubat, tuan-tuan. Nak sedap, es krim lah. Ubat mana sedap? Dia untuk membaikkan tubuh. Lutut, tuan-tuan boleh kuat. Sebab kita punya lutut ni minyak geliat banyak tak ada. Bila masuk minyak apa tu sodak, dia menguatkan lutut, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil kat luar. Kami membeli membantu madrasah untuk anak yatim, untuk orang susah, untuk ibu tunggal, untuk orang tak siuman, ya, untuk anak-anak luar nikah yang kami jaga, dan untuk pembangunan madrasah. Kalau tuan-tuan ada lalu di mana Selangor, singgahlah madrasah aku, tuan-tuan, ya. Tapi kalau nak singgah madrasah, kalau tak bagi tahu, tak jumpalah, kerana aku jangan ada rumah. Tuan-tuan sibuk kuliah surau masjid, jangan ada rumah. Kalau tuan-tuan nak masuk je boleh, tak masalah. Dia daripada luar tu tak jauh, daripada jalan besar tu 10 rantai. Kat luar tu ada orang jual cendol, Pak Man cendol. Masuk, turun dalam 10 rantai, tuan-tuan. Masuk, turun nampak madrasah kami betul-betul dalam kawasan hutan macam ni, ya. Tapi semua cukup. Ada masjid, ada surau, ada dewan, semua cukup. Ada rumah, ada rumah penghuni, rumah orang tak siuman, rumah budak-budak hafal Quran, semua wakaf daripada orang ramai. Kalau tuan boleh singgah situ, ya, boleh tengok madrasah kami. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa 'alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.